Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-10 siri Ultraman Blaza. Tapi sebelum tu, aku nak minta maaf banyak-banyak kat korang semua sebab aku lama gila tak keluarkan video. Bulan 9 yang lepas memang bulan yang sangat busy untuk aku lah, dengan macam-macam event yang perlu diuruskan. Dan lepas tu bila sampai masa aku nak buat tu, tiba-tiba aku demam, sesema, batuk, sakit tekak. Ni pun sampai sekarang aku masih lagi batuk, masih lagi sakit tekak. Tapi sebab memikirkan lama gila aku tak buat video, so aku rasa tak apalah, kata apa, just buat je lah. Okay. Dan ada juga yang bising-bising juga aku, ingat aku orang kata dah jadi pemalas lah nak buat video. Sebenarnya aku bukan pemalas, tapi memang aku tak sempat nak buat video. So hari ni baru nak buat video episod yang ke-10 pula tu. Aduh kan, pada episod ke-10 ni dah berapa minggu lepas dah kan. Tapi tak apalah, apa-apa pun aku masih lagi menonton semua semua episod dalam siri Ultraman Blaza. Tak ada miss langsung, cuma tak berkesempatan nak buat video je. So pada hari ni aku nak ceritakan apa yang dah berlaku dalam episod ke-10 siri Ultraman Blaza. Okay, kalau kita tengok episod ke-10 ni, dia sebenarnya mengisahkan tentang kemunculan satu telur raksasa yang ditemui oleh pasukan GGF. Dan lepas tu bila telur tu menetas, rupanya memang dalam tu ada anak raksasa lah, dan anak raksasa jenis raksasa dermaga. So bila munculnya anak raksasa, pasukan GGF ni pun terpaksalah bertindak dengan melepaskan tembakan pelali ke arah raksasa tu untuk selamatkan orang awam yang muncul kat kawasan tersebut. Termasuklah orang awam yang muncul tu ialah Kapten Gento dan juga ahli keluarga dia. So bila tembakan dilepaskan kepada anak raksasa dermaga tu, maka anak raksasa dermaga tu pun menjerit lah, memanggil siapa? Memanggil mak dia. Sekali nah kau, memang muncullah mak dia, raksasa dermaga yang sebenar, yang memang besar gila lah. So bila muncul raksasa dermaga yang besar tu, maka Chief of Staff iaitu Retsu Haruno, dia telah memerintahkan supaya pasukan GGF melepaskan serangan peluru berpandu ke arah raksasa dermaga, dan juga mengarahkan pasukan SCAD untuk menggunakan Earth Garen menyerang raksasa dermaga. Dan pada ketika tu Kapten Gento tak ada sebab dia tengah bercuti dengan ahli keluarga dia. Jadi pasukan SCAD diketuai oleh Teruaki lah. Maka pasukan SCAD pun menghantar Earth Garen, dan pasukan GGF pula melepaskan serangan peluru berpandu ke arah raksasa dermaga. Dan pada masa tu memang raksasa dermaga tak melawan langsung lah. Apa yang dia buat pada ketika tu pun cuma untuk melindungi anak dia. Dan Kapten Gento pun daripada kejauhan dia boleh nampak yang raksasa dermaga ni tengah melindungi anak dia. Tapi sebenarnya bukan Kapten Gento yang nampak, tapi Ultraman Blaza yang nampak. Sebab masa tu Ultraman Blaza menguasai tubuh badan Kapten Gento. Okay, so bila serangan bertubi-tubi dilepaskan ke arah raksasa dermaga, memang raksasa dermaga ni nampak tak bermaya lah. Lepas tu sampai satu ketika, bila Earth Garen tengok yang macam raksasa dermaga ni dah diam, dia pun pergi merapati raksasa dermaga tu. Sekali tiba-tiba raksasa dermaga tu bangun, dia melepaskan satu serangan yang menyebabkan Earth Garen ni jadi macam tak berfungsi sepenuhnya, dan akhirnya Earth Garen yang diserang bertubi-tubi oleh raksasa dermaga lah. Dan disebabkan benda tu berlaku, maka Kapten Gento pun dia cakap dekat ahli keluarga dia yang dia terpaksa pergi bantulah. Dia nak pergi cek, takut-takut ada orang awam yang masih lagi terperangkap dekat kawasan di mana raksasa tu muncul. Tapi hakikat sebenarnya ialah dia nak bertukar menjadi Ultraman Blaza. So Kapten Gento pun bertukar menjadi Ultraman Blaza. Lepas tu dia pun pergilah bantu Earth Garen yang masa tu kena serang dengan raksasa dermaga lah. Okay, lepas tu Ultraman Blaza dia pun nak bunuh, dia nak musnahkan lah raksasa dermaga tu, dan dia keluarkan dia punya Spiral Barret. Masa dia keluarkan Spiral Barret tu, dan dia nak orang kata apa, tikam lah dekat raksasa dermaga tu. Sekali Ultraman Blaza kontrol balik badan dia sendiri, dan dia nampak yang raksasa dermaga ni sebenarnya tengah
nak menyelamatkan anak dia lah pada ketika tu, dan akhirnya menyebabkan si Ultraman Blaza ni dia jadi konflik sikit. So kalau kita tengok, dia jadi macam dalam badan Ultraman Blaza seolah-olah ada dua minda. Satu minda milik Captain Gento, satu minda milik Ultraman Blaza. Minda ke kita panggil, seolah-olah macam ada dua orang dalam satu badan okay? So yang si Ultraman Blaza ni dia tak bagi Captain Gento untuk orang kata apa memusnahkan raksasa dermaga, sebab Ultraman Blaza ni dia nampak yang raksasa dermaga ni sebenarnya cuba nak melindungi anak dia saja, tapi Captain Gento ni pula dia punya hasrat tu ialah untuk memusnahkan raksasa dermaga tu lah, supaya nak menyelamatkan bumi daripada ancaman raksasa. So berlakulah orang kata apa, nampak konflik tu. Kita boleh nampak yang Ultraman Blaza ni dia menumbuk diri dia sendiri, sebab tapi dia bukanlah nak tumbuk diri dengan sengaja, sebab dalam badan Ultraman Blaza ada Ultraman Blaza sendiri dan ada Captain Gento sendiri. So dia orang menjadi macam konflik Dan kesempatan tu digunakan oleh pasukan GGF untuk melepaskan peluru berpandu bagi orang kata apa memusnahkan raksasa dermaga tu Dan pada waktu tu Ultraman Blaza dapat kontrol sepenuhnya badan dia. Dia dapat orang kata apa jauhkan Captain Gento daripada menguasai badan dia. Dan pada babak ni memang best gila. Ultraman Blaza dia mengeluarkan satu ngauman yang menyebabkan peluru-peluru berpandu yang dilepaskan oleh oleh GGF tu berjaya dimusnahkan demi untuk mengelakkan peluru-peluru pandu tu mengenai raksasa dermaga. Masa tu memang tengok tu memang Ultraman boleh keluarkan auman yang boleh meletupkan peluru berpandu tu. Memang masa tengok tu macam terkejut sebab agak unik benda tu. Cuma mulut Ultraman Blaza tu tak terbuka lah macam kita tengok cerita Ultraman Z. So bila peluru berpandu tu berjaya dihapuskan, Ultraman Blaza pun dia keluarkan balik sebab dia punya Spiral Barret. Tapi kali ni Spiral Barret tu digunakan untuk mencipta orang kata apa satu perisai yang mengelilingi tubuh badan raksasa dermaga dan anaknya. Dan kemudian Ultraman Blaza menghantar raksasa dermaga dan anak dia masuk semula ke dalam tanah. Dan selepas tu orang kata apa keadaan pun menjadi aman dan tenteram semula Cumanya pada waktu tu kita boleh tengok yang pasukan SCAD dan pasukan GGF sendiri pun diorang ni dah macam mula nak meragui tentang Ultraman Blaza lah, sebab dia tengok Ultraman Blaza cuba untuk melindungi raksasa dermaga. So untuk episod ke-10 ni memang menarik, sebab benda yang paling menarik aku tengok ialah Ultraman Blaza dia dah boleh macam menguasai tubuh badan Captain Gento secara kerap. Sebab kita boleh tengok masa dekat rumah Captain Gento tu, Ultraman Blaza dia boleh kontrol badan Captain Gento untuk dia tonton TV, di mana dia cuba belajar tentang manusia. Dia cuba belajar tentang manusia. Kemudian masa yang dia nak boleh nampak raksasa dermaga cuba lindungi anak dia daripada jauh, masa tu dia dah kontrol sekali lagi badan Captain Gento supaya dia boleh nampak daripada jauh apa yang sebenarnya raksasa dermaga tu tengah buat. So babak ni benda yang berlaku ni memang sesuatu yang sangat menarik, sebab jarang kita nak tengok Ultraman boleh menguasai tubuh badan manusia yang dia tumpang lepas tu kita boleh juga tengok dalam episod kali ni di mana muncul ahli keluarga Captain Gento yang sebenar. Sebab kita sebenarnya jarang-jarang dipertontonkan dengan di mana human form Ultraman ni dia dah berkeluarga. Tapi untuk siri Ultraman Blaza ni dia dah berkeluarga, ada isteri, ada anak. So tak mustahil pada episod-episod yang akan datang ahli keluarga Captain Gento ni akan muncul sekali lagi Alright, lepas tu kita dapat tengok juga yang Captain Gento dan Ultraman Blaza ni disebabkan diorang ni mempunyai hasrat dan niat yang berbeza, benda ni boleh efek
dia orang punya serangan terhadap raksasa tersebut lah. Ya, macam Gento dia nak musnahkan raksasa dermaga, tapi Blaza dia tak nak musnahkan raksasa dermaga. So benda tu mengganggu urusan serangan dia orang dan juga menimbulkan keraguan lah bagi pihak manusia sendiri. Alright, so itulah dia benda-benda yang menarik yang berlaku dalam episod yang ke-10. Okay, sekali lagi minta maaf banyak-banyak sebab aku lambat keluarkan video ni, tapi jangan risau, ni video episod yang ke-10. Nanti video episod 11 dan 12 aku akan combine sekaligus sebab episod 11 dan 12 ni adalah berkisarkan benda isu yang sama saja. Okay, so terima kasih sebab tengok sampai habis video aku ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.